A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi dalam sesi pada kali ini, sesi tadabbur harian satu hari satu muka surat. Jadi yang pertama sekali, terima kasih kepada yang telah memberikan feedback gambar dan juga suara jelas, Alhamdulillah. Dan yang keduanya, insyaAllah sama-sama kita buka mushaf untuk kita sama-sama melihat hari ini surah Maryam ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-38, ataupun insyaAllah di muka surat 307, insyaAllah muka surat 307 insyaAllah kita buka sama-sama, dan kemudian kita akan bersama-sama di surah Maryam ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-38. InsyaAllah kita tadabbur sedikit insyaAllah kan. Jadi sebagaimana biasa insyaAllah kita ingatkan bahawa sesi kita ni hanya 30 minit saja, tak lama insyaAllah satu muka surat, dan kita akan hanya melihat yang pertama, fokus kita ialah untuk kita memahami apakah maksud daripada ayat Al-Quran, ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat yang kita bincangkan pada setiap hari. Yang keduanya ialah kita cuba mentadabbur sedikit, ambil pengajaran sedikit. Kalaulah insya-Allah dalam masa sempat yang ada, kita ambil pengajaran, apakah pengajaran untuk kita juga insya-Allah pada setiap ayat tersebut. Jadi insya-Allah sama-sama kita sama-sama masuk insya-Allah ke muka surat yang ke-307. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-26 yang baru saya baca tadi. InsyaAllah moga-moga kita akan diberkati majlis kita ini sebagai majlis ilmu, InsyaAllah. Jadi sambungan daripada cerita yang sebelum daripada ni, kita cerita tentang, kita baca ayat yang ke-25 sebelum daripada ni, iaitu apabila Maryam hendak melahirkan baby ni, hendak melahirkan anak damit bahasa Brunei, melahirkan anak, dia terasa sakit dah sangat dah, al-makhot dia panggil, al-makhot tu rasa dah nak bersalin dah. Jadi dia pun larilah ke satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala telah maknanya membuatkan Maryam ini telah pergi ke satu tempat yang disebutkan dalam ayat yang lain seperti Rabwah zat qarar, satu tempat yang agak tinggi, dan kemudian tempat itu ada air, ada air, ma'in tu ada air, maknanya tempat air mengalir. Jadi ada yang dikatakan, kita sebutkan sebelum daripada ni, air mengalir tu ialah sebelum daripada tu anak sungai tu tak ada air, tiba-tiba ada air. Kemudian dia pun bersandarlah di satu pokok kurma, di batang pokok kurma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut supaya dia huzzi, dia tu menggoncangkan pokok kurma itu, menggoncangkan pokok kurma. Perempuan dah lah, perempuan nak bersalin tiba-tiba pula kena goncang pokok kurma. Tapi Allah Subhanahu wa taala meminta Maryam ini berusaha, lalu tusakit alaiki rutaban janiyya. Allah Taala kata lalu gugurlah, tusakit tusakitnya dia bukan taskut ni gugur. Ini ayat 25 sebelum daripada ni, iaitu tusakit ni maknanya terus gugur, lepas tu gugur lagi, sebab Maryam ni dikatakan berada di situ selama 40 hari sebagaimana kata setengah ulama tafsir. Jadi dia makanlah buah rotab tadi itu, dan kemudian dia minumlah air tadi itu. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut sini dalam ayat ni, muka surat ni insya-Allah kita baca, iaitu Allah Ta'ala kata fakuli, makanlah, washrabi, minumlah daripada air yang Allah Ta'ala beri itu, makanlah daripada rotab tadi itu, buah kurma tadi itu. Ada 3 jenis kita sebut sebelum ni, rotab, balah dan juga tamar. Jadi selepas itu Allah Taala kata fa imma tarayinna minal bashari ahada, kalaulah kamu ni jumpa, tarayinna tu maknanya kalaulah kamu ni berjumpa mana-mana minal bashari, daripada orang manusia, ahada siapa-siapa saja, fakuli, kamu beritahulah kepada orang tu,
inni nazartu lirrahmani sauma, aku ni bernazar kepada Rahman, kepada Tuhan yang kasih sayang, iaitu sauma. Sauma tu maknanya ialah berpuasa ikutnya. Sauma tu berpuasa, tapi maksud sini ialah bukan makna puasa-puasa, tapi puasa bercakap. Makna aku tak nak bercakap ni. Habis tu macam mana dia boleh bercakap? Allah SWT kalau ikut dalam ayat ni lah, maknanya kan kata beritahu kepada orang tu bahawa aku tak boleh bercakap. Habis tu dia bercakap ni, tak, maksud ni dia bercakap dalam bahasa isyarat. Makna macam itulah mungkin yang wallahu a'lam bissawab, tapi maknanya diarahkan kepada dia supaya faquli inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Allah, aku tak boleh bercakap, gitu. Falan ukallimal yauma insiya, dan aku tak akan bercakap dengan siapa-siapa pun manusia. Jadi Allah SWT sebut sini insiya sini maknanya ialah sini kalaulah malaikat dia akan bercakap. Makna Maryam tu boleh bercakap dengan malaikat Jibril yang datang kepada dia tu kan, kepada Maryam tu. Jadi maknanya sini yang dia tak nak bercakap ialah manusia. Dia tak nak ialah bercakap dengan manusia. Jadi kalau malaikat yang menyamar jadi manusia tu, fatamassala tu yang berupa sebagai manusia tu, itu dia akan bercakap, tak ada masalah. Lalu habislah cerita tu kan. Selepas daripada tu dia duduklah di situ, Maryam tu berada lah di situ yang dikatakan tempat Baitul Laham, sebagaimana kita 10 km daripada 10 km daripada Masjidil Aqsa tu. Lalu fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, jadi dia berada di sana selama 40 hari menurut setengah ulama tafsir katakan. Jadi selepas daripada tu dia pun datanglah, fa'atat bihi, maka dia pun bawa datanglah bihi dengan anak tu. Jadi dalam Al-Quran kadang-kadang dia gunakan ata, kadang-kadang dia gunakan ja'a. Kita tengok ada perbezaan sikit kan. Kadang-kadang ja'a pun dalam bahasa Arab maknanya datang juga. Kalau ata maknanya datang juga. Tapi ulama tafsir kata kalau ata ni dia berbeza sikit dengan ja'a. Kalau ata ni ialah datang dalam keadaan tenang, gembira, suka hati. Maknanya tak ada masalah, tak bimbang langsung. Tapi kalau ja'a ni dia terbalik sikit, dia datang dalam keadaan maknanya lain sikit, gitu, bimbang macam tu jadi nak cerita sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan atat ni, iaitu Maryam ni datang kepada kaum dia, baliklah semula ke tempat dia tu, ke Baitul Maqdis tu, ke tempat Baitul Maqdis. Jadi fa'atat bihi, bawa lah dalam keadaan tenang lah. Sebab apa? Sebab dia dah dapat isyarat daripada Allah SWT. Allah Ta'ala yang suruh dia ni, Allah Ta'ala yang buat benda ni semua kan. Jadi sebab tu dia tak takut. Kalau ikutnya apa tak takut ni kan, tiba-tiba tak apa-apa, tiba-tiba tak kahwin, tak apa, tengok ada anak, macam mana kalau ikutnya kan. Jadi Allah SWT kata pun tahmiluhu, dia bawa lah baby tu kan. Dia tahmiluhu. Lalu apabila mereka ni tengok Maryam ni, ya Allah, apa Maryam ni bawa baby ni kan, qalu ya Maryam, mereka pun berkata, Maryam, dia kata, kamu ni, dia kata mereka, Allah Ta'ala sebut ni kan, dia kata laqad ji'ti syai'an fariya, kamu ni dah buat satu benda yang buruk ni, yang teruk ni. Apa dia fari? Kamu telah bawa datang jadi sekarang ini kita tengoklah perkataan ji'ta lah kan, ya Maryam ni laqad ji'ta, tengok ja'a tadi kan, yakni atat, datang, ni pun datang juga. Jadi kamu telah datang ni, dia kata ji'ti, dia kata syai'an, satu benda yang faria. Faria ni asal maknanya adalah penyakit kulit yang menghuduhkan seseorang tu, asal makna perkataan. Jadi kulit tu huduh, jadi patutnya akan dicabut lah kan, kulit yang huduh tu kan. Itu faria. Jadi makna satu benda yang memalukan, satu benda yang besar, faria ni. Sebab itulah kata dalam bahasa Arab dia guna iftira' alallahil kazib tu, iaitu orang kafir mengatakan satu benda yang Allah Ta'ala tak buat, tak kata. Iftira'. Jadi iftira' maknanya membuat satu benda yang jadi kamu ni Maryam, kamu dah buat benda pelik ni, benda teruk ni. Benda teruk macam mana? Terus dia kata selepas tu, ya ukhta Harun, dia panggil ya ukhta Harun, saudara Harun. Saudara Harun mana sini? Adakah Harun tu Nabi Harun ataupun Harun yang orang lain? Ada dua pendapat ulama. Ada satu pendapat ulama kata yes, Harun ini adalah Harun yang bersama dengan Nabi Musa tu. Sebab memang pun Maryam ni adalah keturunan daripada Bani Israel, dari keturunan daripada sanalah maknanya kan. Jadi Harun ni tak digunakan Musa.
Itu pendapat yang pertama. Dia katakan Harun, kenapa Harun ni dia bersifat lemah lembut, dia bersifat baik. Kalau macam Nabi Musa ni macam kasar sikit dan sebagainya. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua kata Harun di sini ialah, Harun di sini bukan Harun tu Nabi Harun tu, tapi ada saudara seorang kepada Maryam ni pada masa tu yang bernama Harun. Dan Harun ni seorang yang baik, orang bertakwa dan sebagainya. Jadi seolah-olahnya ni dia kata ni, ya ukhta Harun, awak macam mana saudara Harun? Saudara Harun maknanya Harun orang baik. Patutnya orang baik tak buat macam ni. Patutnya gitu. Ya ukhta Harun, dia kata, makana abuki mra'a sawin. Dia kata, ayah kamu, Maryam yang dia kata kepada Maryam, hei Maryam, ayah kamu ni bukan orang jahat. Imra'a sawin tu maknanya bukan orang jahat. Orang jahat ni maknanya kalau jahat ni orang penzina, orang apa dah kan. Ayah kamu bukan orang jahat macam tu. Dan kemudian lagi dia kata, wa ma kanat ummuki baghiya, dan kemudian mak engkau pula bukanlah pelacur lah kita kata sini kan. Minta maaf lah sebut jadi pelacur maknanya penzina. Kalau dalam tafsir jalan lain dia kata, mak kamu ni bukan penzina, ayah kamu pula bukan zina. Kamu ni apa benda yang buat benda-benda macam ni jadi memang ketuduh lah. Inilah sebenarnya yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi ni menganggap Nabi Isa ni adalah macam-macam. Ada pendapat di kalangan mereka ni mengatakan Nabi Isa ni anak zina. Jadi lalu dikahwinkanlah dengan Yusuf An-Najjar pada masa tu. Yusuf An-Najjar ni ialah, kalau ikutnya Maryam ni, kalau ikut setengah ceritanya, ialah ditunangkan, telah bertunang dengan Yusuf An-Najjar ni, tiba-tiba dapat anak. Jadi cepat-cepat tu Yusuf An-Najjar tu dikahwinkan cepat-cepat supaya apa? Supaya nak cover. Ni kata mereka lah, ni jahat maknanya kan, ni kata-kata jahat lah terhadap ni. Jadi bagi kita orang Islam, kita yakin bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan perkara ni untuk menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan kepada kita semua. Jadi seterusnya, ayat seterusnya kita baca ialah Allah Ta'ala kata fa asyarat ilai. Bila orang dah tuduh Maryam tu bercakap macam tu, lalu qalu fa asyarat ilai, maknanya jangan tanya akulah, tanya budak tu, tanya baby. Jadi pada masa tu Nabi Isa yang kecil tu kan, di mana ada yang kata sedang menyusu, tunjuk macam tu lah maknanya, sedang menyusu. Ataupun yang kata duduk tepi tu, tunjuk ke dia, dia tanya dia lah maknanya seolahnya kan, sebab Maryam tak bercakap. Jadi tunjuk situ. Lepas tu qalu, mereka pun berkata, Maryam, kalau kita katalah zaman sekarang kata, jangan buat lawak lah Maryam. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, macam mana kita nak bercakap dengan budak yang fil mahdi ni dalam buayan lah maknanya, sabiyya budak, baby lagi, nak bercakap macam mana? Maryam ni, awak ni mengarut ni, macam itulah kan, jangan duk mengarut Maryam. Ada pula tiba-tiba qala, ni berkatalah Nabi Isa ni, Isa baby tu, tiba-tiba baby tu berkata, qala, dia kata qala inni Abdullah. Ada yang kata tiba-tiba dia turun tu, tengah-tengah menyusu tu dia berhenti, dia turun, dia duduk duduk berbaring gitu. Dia kata berbaring sebelah kiri, dia kata setengah dan setengah riwayat dalam setengah ahli tafsir sebut macam tu. Dia turun daripada mak dia tu, dia duduk tu atas tu, dah dia pun start bercakap. Dia kata apa? Dia kata inni Abdullah, nombor satu, aku adalah hamba Allah. Maknanya aku ni bukan hamba orang lain, bukan. Jadi ini nak menolak kan kata-kata orang Kristian yang mengatakan bahawa ni anak Tuhan. Ni bukan anak Tuhan, hamba Allah. Dia ni hamba Allah macam biasa kan, dia manusia. Kemudian Allah Ta'ala sebut kan, inni Abdullah, kemudian ataniyal kitaba, aku telah diberikan Alkitab. Kitab sini apa maksud dia? Kitab sini kan, kalau kita kan ni kitab sini, apa maksud kitab sini? Setengah pendapat, kebanyakan ulama kata ialah Injil. Aku diberi kitab Injil. Jadi sebab itulah ada setengah ulama kata dia diberikan kitab Injil semasa dia kecil lagi, masa dia baby. Setengah ulama kata. Ada setengah pendapat ulama lain kata bahawa kitab sini ialah kitab Taurat. Jadi sampai sekarang ni sebenarnya orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi ni, dia ada dua kan kitab. Kalau orang Kristian lah dia ada dua, satu Old, satu New kan, New Testament dengan Old Testament digabungkan sekali. Jadi kitab mereka Bible tu, of course lah benda tu dah banyak diubah-ubah dah kan, tapi dicampur. Sebab apa? Sebab dalam kitab Taurat ni dia ialah menceritakan tentang hukum. Tapi kalau kitab yang Injil ni dia lebih kepada perasaan hati, macam mana nak bina. Jadi dia gabungkan dua tu. Jadi ini kata setengah ulama kata sini lah, yang dikatakan maksud dengan kitab di sini adalah maksudnya ialah kitab
Taurat, ada setengah kata ialah kitab Injil. Walau apa pun, insya-Allah itu adalah pendapat-pendapat ahli tafsir. Jadi kita kata dia telah diberikan pada masa itu diberikan kitab wa ja'alani nabiyya, dan Allah Taala telah menjadikan aku ni nabiyya. Sebab itulah ada setengah pendapat kata bahawa dia ni jadi nabi sejak daripada kecil lagi. Dan setengah lagi dikatakan bahawa dia bercakap tu kan, bukan bercakap masa tu. Sebelum daripada tu dah bercakap dah dengan mak dia. Sebab itulah yang beri arahan kepadanya sebelum daripada, makna selepas daripada lahir tu, ialah Nabi Isa tu sendiri. Nabi Isa tu bercakap. Bukan dia, bukan maknanya. Jadi sebab itulah Maryam tu fa asyarat ilaihi tu. Ni, tunjuk ni. Cakap dengan dia lah, jangan cakap dengan aku ni. Cakap dengan baby ni. Gitu seolahnya kan. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata wa ja'alani mubarakan. Nabi Isa terus berkata kan, bercakap lagi wa ja'alani mubarakan, dan jadi aku ni diberkati. Makna Nabi Isa tu dikatakan dia pergi mana-mana pun tempat tu akan diberkati. Jadi wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, di mana saja aku berada. Ada satu pendapat lain lagi kata mubarakan ni bukanlah maksudnya diberkati tu makna tempat tu jadi subur, tempat tu jadi, bukan. Tapi maksud mubarakan sini ialah maksudnya dia menjalankan dakwah, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ni maksud dia. Wa ja'alani mubarakan maksudnya dijadikan aku ini orang yang akan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuburkan manusia kan, menghidupkan manusia. Ainama kuntu, di mana saja aku berada. Di mana saja aku berada, aku ditugaskan untuk menyampaikan agama, menyampaikan Islam, untuk menghidupkan manusia. Itu pendapat yang kedua lah kan, pendapat ulama kan. So mana-mana kita boleh pakai insya-Allah. Kemudian dia kata sini wa awsani bis solati waz zakati ma dumtu hayya, dan kemudian diwasiatkan maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala wasiat sini makna menyuruh, maknanya menyuruh. Aku ni disuruh untuk menunaikan bis solati, untuk menunaikan solat dan juga az-zakah. Jadi kat sini maknanya ialah apa? Nombor satu yang kita boleh dapat sini ialah makna solat dan juga zakat ni sebenarnya telah diwajibkan dalam semua umat manusia, sebagaimana as-siyam kan, kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum yang kita baca sekarang ni musim bulan puasa kan. Jadi begitulah juga sebenarnya ialah as-solah ni pun sama juga, dan begitu juga az-zakah. Nabi Isa pun telah diwajibkan. Nabi Isa kata wa ausoni, dan diwajibkan, dan disuruh aku ni bis solati waz zakah. Cuma ada satu pendapat sikit saya nak sebut sikit sini kan, iaitu dalam masalah ausoni. Kalau kita tengok sini perkataan ausoni dalam Quran, kadang-kadang ada dia guna perkataan wasso waw so tu ada sabdu. Di sini dia bukan guna wasso, tapi dia guna auso. Dalam bahasa Arab biasanya macam ni, dia ada beza sikit auso dengan wasso. Kalau wasso ni artinya satu benda suruhan yang disuruh berterusan dilakukan. Tapi kalau auso sekali saja, tapi kalau wasso ni makna berterusan berkali-kali, jangan berhenti, makna itu wasso. Wasso biha wa wasso biha. Jadi ada sebut auso. Bila auso ni sekali sebut, sekali nasihat, sekali cerita, sekali suruh. Jadi apa beza? Kenapa di sini pula dikatakan? Jadi ulama-ulama pun berbincanglah maksudnya. Kenapa pula Nabi Isa ni tiba-tiba disuruh ni bis solati waz zakah ni? Kenapa sekali kelas saja disuruh sembahyang dan juga zakat ni? Ulama-ulama kata tidak. Kenapa? Cuba tengok yang belakang ni. Madum tu hayya. Bila ada perkataan ni, selama mana aku hidup ni, aku kena solat dan juga az-zakah. Jadi automatically, walaupun diguna sini ausoni bis solah waz zakah, tapi pada madum tu hayya, selama mana aku hidup, maknanya ialah auso di sini ialah memberi makna, iaitu aku ni disuruh untuk sembahyang dan juga berzakat. Selama mana aku hidup, aku kena tunaikan benda tu. Itu kan, situ satu pendapat ulama lah kan. Jadi Masya Allah tu keindahan dalam Quran sebenarnya kan. Kalau ikutnya kita sebutkan pada waktu malam tu pukul 10 malam tapi tak apa insya Allah kan, sebab banyak sangat benda-benda keindahan dalam Quran ni. Jadi sampai-sampai kita sebut insya Allah, kita cerita sini kan. Seterusnya dia kata selagi mana aku hidup aku disuruh tu. Kemudian wabarron biwalidati, dan kemudian aku ni disuruh supaya barron biwalidati, berbuat baik kepada walidati. Tengok mak dia kan, dia tak ada sini. Ini automatically kita boleh faham bahawa dia tak ada ayah. Aku ni disuruh untuk buat baik disuruh ini oleh Allah Ta'ala, disuruh buat baik kepada ibu bapa. Walam yaj'alni, dan dia tidak jadikan aku ini jabbaran syaqiyya. Jabbaran maknanya ialah takabur, sombong, keras hati, dan juga syaqiyya ni celaka.
Kenapa sini Allah SWT sebut sini, ulama-ulama tafsir kata Allah Ta'ala sebut dengan perkataan ni kenapa? Kerana Yahudi ni, orang Yahudi pada masa tu telah mengatakan, sahabat Yahudi ni bila-bila saja kan, sepatutnya kalau ikutnya Nabi Isa ni adalah daripada Bani Israel sepatutnya, dan dia sepatutnya ialah orang Yahudi, sepatutnya kena ikut dia semua, tapi orang Yahudi degil, tak nak ikut dia. Jadi Allah Ta'ala sebut sini syakiyah, kerana orang Yahudi tuduh Nabi Isa ni adalah syakiyah, celaka dia ni, celaka, dan dia ni adalah seorang yang sesat. Sebab itulah mereka lah yang konon-kononnya nak salib ni Nabi Isa ni. Sebab apa dia ni menyeleweng, dia ni sesat ni. Nah, itu adalah kenapa dikatakan Nabi Isa ni jahat bagi orang Yahudi. Sebab dia kata Nabi Isa ni yang membongkar penyelewengan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi bila Nabi Isa bongkar, mereka pun nak marah lah kan. Sebab itulah mereka ni nak salib. Jadi sebab tu dia kata Nabi Isa ni syakiyah. Jadi Allah SWT kata tengok kan, Nabi Isa dah sebutkan dalam Quran, Allah Ta'ala sebutkan dia ni bukannya syaqiyya, bukannya jabbaran, walam yaj'alni, dia tak jadi pun, tak ada sekali-kali Allah Ta'ala jadikan dia ni syaqiyya sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi. Seterusnya wassalamu, dan kemudian salamlah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala alayya, kepada aku, yauma, pada hari wulidtu, aku ni dilahirkan. Jadi maksud aku dilahirkan, maksudnya aku dilahirkan dalam keadaan, maknanya aku ni selamat, maknanya aku ni tak adalah yang mengarut-ngarut sebagaimana tuduhan-tuduhan tu. Maksudnya tuduhan aku ni anak zina ke, tuduhan apa-apa tu adalah tak betul semua. Aku ni baik, sejahtera aku ni kan, dalam keadaan kelahiran aku lah kelahiran yang baik. Kemudian wa yauma amut, dan juga pada hari aku mati. Jadi di sini pada hari aku mati ni maknanya dia tak mati lagi sekarang ni, tapi nanti akan mati. Bila? Iaitu nanti pada akhir zaman dia akan datang. Ini yang kita yakin, yang begitu kan Allah Ta'ala sebutkan, dia diangkat ke langit, kemudian Allah Ta'ala akan turunkan dia balik nanti, dan dia akan membunuh Dajjal semua sekali itu, kemudian dia akan mati dalam keadaan baik pada masa itu. Jadi bukan mati dalam keadaan sebagaimana disalib tu, yang sebagai tuduhan tu. Jadi ini pun menjawab baru kan, iaitu kalau sebab apa, kalau mati disalib tu dalam mati keadaan hina, mati dalam keadaan tengok kan, kalau kita tengok orang barat kan buat filem macam-macam kan, dalam keadaan orang berdarah apa benda, itu hina kan, mati Nabi Isa tu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini Nabi Isa kata aku tak mati dalam keadaan macam tu, aku ni salam, kata assalam, aku mati dalam, aku lahir pun dalam keadaan assalam, aku mati pun dalam keadaan salam, dan juga begitu nanti hari bila aku dibangkitkan oleh Allah SWT hari kiamat pun dalam keadaan yang begitu juga. Wa yauma ub'asu hayya zalika Isa, kita tengok jadi kan, zalika Isa ibn Maryam. Jadi Allah Ta'ala kata begitulah Isa ibn Maryam, begitulah cerita Isa ibn Maryam, qaulal haqqi, apa yang dikata tu, apa yang Nabi Isa katakan tu adalah merupakan kata-kata yang benar, qaulal haqqi. Jadi qaulal haqqi, apa tu, allazi, Allah Ta'ala kata situ allazi, qaulal haqqi allazi fihi yamtarun, yang mana yang mereka duduk berdebat-debat tu. Berdebat mana, ada orang kata macam ni, ada orang kata macam ni, ada siapa yang kata macam ni, kita tengok ayat sebelum ni. Cuma satu perkara yang cantiknya kita tengok selepas daripada ni kan, start daripada sini kan, start daripada ayat 34 ni, kita tengok belakang dia dah berubah, nampak tak ni, yamtarun, kita tengok belakang ni kan, kemudian sebut, kita tengok sini kan, Allah Ta'ala sebutkan apa lagi pada fayakun, kemudian tu mustaqim. Sedangkan sebelum daripada ni, kalau kita tengok kan, semua tu berakhir dengan sobiyya, nampak, hayya, nabiyya, dia ya. Sejak daripada mula semua cerita pasal ya. Cara ayat surah Maryam ni kita tengok kan. Tapi bila sampai kepada ayat ni, ayat 34 ni kan, terus dia lain dah, dia berubah tau. Perkara ni insya-Allah kita akan cerita nanti. Kita akan cerita nanti kan, dalam sesi akan datang jadi insya-Allah dalam surat 308 insya-Allah kita akan cerita kan, kenapa apa perbezaan tu kan, kenapa gini tu kan, kenapa sedangkan ya tiba-tiba lain pula dah. Bila sampai ke sini kita tengok dulu ayat ni apa maksud dia. Jadi Allah SWT kata selepas kan, maka lillahi an yattakhiza min waladin, Allah Ta'ala kata, dan tidak layaklah, tidak adalah Allah ni mengambil anak. Tengok kan, Allah Ta'ala nak tolak kan yang dikata Nabi Isa ni anak Tuhan, Nabi Isa anak Tuhan. No kan, subhanah tu asal perkataan subhanah ni orang berenang sebenarnya kan, subhan ialah orang berenang lepas tu nampak kepala, dia berenang nampak kepala, maknanya kepala dia tinggi. Subhanah itu ialah maha tinggi, maknanya maha tinggi, itulah makna subhanah, iaitu maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berenang tu, tapi maknanya ialah perkataan tu. Jadi
Allah Ta'ala ni maha tinggi. Sebab kalau orang berenang tu kepala dia tinggi kan, supaya tak masuk air lah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni subhana, maha suci. Tapi maksud dia maha suci lah sini, subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala nak satu-satu benda, dia hanya mengatakan kun fayakun. Maknanya simple je. Sebab mereka yang kata susah sangat, apalah susah sangat nak trinity, nak kata gini, nak kata gini, mereka kata macam-macam kan. Jadi mereka ni fikir pening. Sebab tu lah Yam Tarun tadi sebut ni. Yam Tarun ni, kenapa mereka ni, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap ni, berdebat-debat ni, Yam Tarun ni kan. Sebab apa? Sebab mereka pelik. Macam mana boleh ada apa peliknya? Allah Ta'ala kata kat sini kan, Allah Ta'ala satunya tak ambil anak, kemudian Allah Ta'ala ni kalau nak apa-apa dia kata kun fayakun kan, dia makna dia kata jadi-jadi, tak ada masalah apa-apa. Apa yang susah sangatnya? Itu. Jadi kita ni bila kita yakin macam tu kan, tak ada masalah. Sangat-sangat mudah. Seterusnya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Kata Nabi Isa lagi kan, Allah itu adalah Tuhan aku, Tuhan kamu. Jadi fa'buduh, sembah Allah Ta'ala. Jangan sembah aku pula. Sebagaimana orang Kristian ni. Kemudian haza siratun mustaqim, inilah dia jalan yang lurus. Jangan kamu sembah-sembah lain. Fakhtalafal ahzab, selepas daripada tu fakhtalafal ahzab, ayat 30, minta maaf fakhtalafal ahzab ni maknanya ialah kumpulan-kumpulan. Maknanya kumpulan-kumpulan ni, tengoklah dalam Kristian sekarang ni kan, ada berapa banyak kumpulan, macam-macam kumpulan. Inilah ada ortodok lah, ada timur lah, ada barat lah, ada protestan lah, ada katolik lah. Dalam mazhab dia tu macam-macam mazhab. Ingat mazhab Kristian bukan seperti mazhab kita, bukan mazhab orang Islam ni. Mazhab orang Islam ni mazhab fiqh, perbezaan dalam menafsirkan tu. Tapi dia ni mazhab dalam akidah dia tu. Ada yang kata Isa ni Tuhan, ada yang kata Isa ni anak Tuhan, ada yang kata Maryam ni ibu Tuhan, ada yang kata Trinity, ada yang kata bukan Trinity, macam-macam. Dalam akidah tu dia berbeza langsung kan. Itu kalau dalam fiqh tu tak usah cerita lah kan. Dalam akidah dia tu berbeza tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut nama fakhtalafal ahzab. Mereka ni, guru-guru mereka ni kan, dah berbeza-beza pendapat dah kan. Allah Ta'ala katakan fakhtalafal ahzab min bainihim, sesama mereka tu. Allah Ta'ala sebut dah siap-siap, fawailul lillazina kafaru min mashhadi yaumin azim. Allah Ta'ala kata maka celakalah tu, fawailun tu maknanya celaka kan. Celakalah kepada orang-orang yang fawailul lillazina kafaru, kepada mereka yang kafir tu. Sebab apa? Min mashhadi yaumin azim, pada hari nanti mereka tu akan dapat tengok. Mashhad tu maknanya dapat saksikan dengan mata. Pada hari mereka tahulah nanti tahu nanti fawailul lillazina kafaru, orang yang tak percaya kepada hari tu, iaitu yaumin azim. Yaumin azim, pada hari yang sangat besar tu. Asmi' bihim wa absir yauma yatunana. Allah Ta'ala kata asmi' bihim tu maksudnya nama dia ialah fi'il ta'ajub dalam bahasa Arab. Ta'ajub ni alangkah, kalau macam itulah kata dalam terjemahan kita kata, alangkah nanti mereka akan dapat dengarnya dan dapat pandangnya. Maksudnya dalam di akhir kiamat nanti mereka akan dapat tengok betul-betul lah. Nanti alangkah nampaknya mereka nanti. Makna tak ada kelabu-kelabu dah, tak ada bela-bela dah. Dengar-dengar memang clear dah kan. Kalau kita kata speaker clear dah kan, tak ada speaker stable, setengah speaker tu apa dengar, apa tak apa dengar, tak apa dengar, tak, ni clear. Jadi Allah Ta'ala kata sini, tengok kan, asmi' bihim wa absir. Asmi' bihim wa absir. Jadi apa? Asmi' bihim, alangkah sangat dengarnya nanti mereka, alangkah sangat nampaknya mereka nanti. Absir bihim yauma yatunana, ketika hari mereka akan datang kepada aku. Allah Ta'ala kata, iaitu hari kiamat ni. Lakiniz zalimun, tetapi orang-orang zalim. Allah Ta'ala kata orang yang zalim. Al-yauma sini ni, al-yauma sini makna atas dunia, pada hari ni maksud dia. Tetapi orang zalim pada hari ni fi dalalim mubin, mereka itu berada dalam keadaan sesatnya. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, orang Kristian tu memang berada, kalau ikut dalam balarah lagi ada fi, Allah Ta'ala guna fi sini kan. Fi ni ialah makna orang yang berada di dalam tu, makna tenggelam habis lah. Dia bukan duduk di atas tu kan. Atas tu kalau Ta'ala ni tenggelam habis lah. Fi dolar ni memang dalam sesat, tak nak keluar, tak boleh keluar dah. Jadi bukan hanya sesat sikit-sikit, tapi sesat habis dah, tenggelam dalam kesesatan tu. Jadi Allah SWT sebut sini, tapi nak macam mana kan, itulah keadaan mereka pada hari ini, al-yauma, pada hari atas dunia ni, mereka ini tenggelam di dalam kesesatan yang terang-terang sesat. Jadi Alhamdulillah, setakat itulah saja insyaAllah.
Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam muka surat 308. Tadi kita sebutkan tadi kan bahawa ada benda-benda, iaitu masalah belakang huruf tu kan, huruf yang kita kata ya tiba-tiba berubah tu kan. Nanti kita akan tengok perubahan dia balik nanti kepada ya balik nanti kan, pada ayat-ayat yang akan datang insyaAllah muka surat 308. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jumpa lagi insyaAllah pada sesi akan datang, iaitu muka surat 308. Jadi jangan lupa insyaAllah untuk share, untuk like, hantarlah link-link ini kepada sahabat-sahabat semua insyaAllah, dan juga like insyaAllah, tekan loceng. Boleh tengok di YouTube insyaAllah semua tafsiran kita ni setiap hari, semua tadabbur kita setiap hari insyaAllah boleh tengok di YouTube kita insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.